Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ni untuk insya-Allah menyambung kelas pengajian kita berkenaan kaedah-kaedah Al-Quran. Dan saya harap nampak gambar pasal saya sebenarnya tak dapat nak tengok yang video live tu kan. Apa gambar saya tak nampak. Yang hari tu saya log off balik tu muncul sebab tu. Tapi lepas tu saya check balik, rupanya gambar tu keluar ada sekali. Sebab saya suka untuk kalau boleh kita share kitab kita belajar dan kita bincangkan insya-Allah bersama-sama dan apa faedah untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Baik. Hari itu kita dah habiskan sampai kaedah yang ketiga. Kita ambil itu mula kita ambil pendahuluan prakata dan pendahuluan, kemudian kita ambil berkenaan dengan kaedah pertama. Kemudian kaedah kedua kita ambil bersama kaedah ketiga. Hari ini insya-Allah kaedah yang keempat. Kaedah yang keempat daripada kaedah-kaedah Al-Quran Karim mengenai kehidupan dan juga jiwa dan kehidupan. Baik. Yang pertama, kaedah pertama kita ambil waqulu lillahi husna. Ambil katakanlah pada manusia kata-kata yang baik, akan benda yang baik. Mana gunakan ayat atau kata-kata kita benda yang elok saja kita katakan, yang buruk jangan katakan. Yang kedua kaedah tentang asa, wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Memang kamu suka satu perkara tapi tak suka satu perkara, ia buruk untuk kamu, ia baik untuk kamu. Kamu tak suka tapi ia baik. Wa asa an tuhibbu syai'a, memang kamu suka satu perkara, wa huwa syarrul lakum, kamu suka satu perkara, ia buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Atau kita ambil kaedah yang kedua yang sebenarnya dia adalah kaedah yang sangat penting dan selari dengan beriringan iman dengan qadar. Dan dia akan membantu kita untuk jadi tidak gundah gulana ataupun sedih berpanjangan ataupun tidak sedarkan hakikat dunia ini. Yang ketiga kita ambil adalah wala tansaw fadla bainakum, yang kamu bimbang kelebihan antara kamu, yang itu dibincangkan berkenaan dengan tajuk berkaitan dengan bila ada perpisahan antara suami isteri sebagainya, ataupun pekerja ke sebagainya dengan majikan tak bekerja lagi. Tapi setiap kali untuk menjadikan hubungan tu baik, mestilah dua-dua pihak berkenaan jangan lupa kelebihan satu sama lain. Ia sebenarnya sangat membantu untuk seorang tu hidup dengan tenang, dan tidak menyalahkan nasib atau benci. Sebab life goes on, kamu move on, jangan sibuk dengan benda satu je. Pasal hidup kita boleh berjalan lagi. Baik, hari ni kita akan bincang al-qaidatul rabi'ah, kaedah yang keempat. Kaedah yang keempat daripada kaedah-kaedah kehidupan dan juga jiwa adalah balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Balil insan, surah Al-Qiyamah surah Al-Qiyamah ayat yang ke-14 15 Allah katakan, bahkan manusia ke atas dirinya dia benar-benar melihat, sekalipun dia melemparkan akan berbagai alasan apa sekalipun, mulut dia tuturkan apa, buatlah gaya apa sekalipun, tapi dia, manusia ni terhadap dirinya, dia lebih melihat, dia lebih tahu. Dia ada kaedah ini termasuk dari kaedah bermuamalah bersama jiwa. Kalau yang sebelum ni kita muamalah dengan manusia, ini muamalah dengan jiwa kita sendiri. Yang ketiga pun, yang kedua tu pun sebenarnya berkenaan dengan jiwa lah. Yang mana kita perasaan kita pada diri kita, ya. Ini juga berkaitan dengan jiwa. Itu kaedah dan cara daripada cara untuk mengubatnya, cara mengubat jiwa daripada penyakit-penyakit jiwa.
Dan kalau orang tu nak baiki diri dia daripada penyakit jiwa, ini antara kaedah yang penting. Dan dia pada masa yang sama, ya, dia adalah tangga untuk meningkat, untuk seorang tu meningkat dalam penyucian ataupun tazkiyah jiwa itu sendiri. Kerana Allah Taala telah bersumpah 11 kali, 11 sumpah dalam surah Asy-Syams di atas pengertian yang agung ini. Bila Allah Taala terangkan wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, sampailah pada ayat ke-10, ayat ke-9, ayat ke-8, kan Allah Taala sumpah dengan bermacam-macam benda, daripada makhluknya yang hebat, yang dahsyat. Ujung tu Allah Taala kata qad aflaha man zakkaha, telah berjayalah siapa yang menyucikannya. Memang Allah Taala terangkan pengertian penting ni. Kalau manusia tu nak meningkat dalam jiwanya, ini kaedah yang penting yang kita kena sedar. Dan bahkan manusia itu ke atas dirinya dia lebih melihat, sekalipun dia melemparkan sebarang alasan. Okay. Pengertian kaedah ini secara ringkas adalah bahawa insan, sekalipun dia cuba untuk mendebat mengenai perbuatan-buatannya atau kata-katanya, yang dia tahu daripada diri sendiri kebatilan perkara berkenaan atau kesalahan perkara tersebut, dan walaupun dia berikan keuzuran, dia berikan alasan mengenai diri dia dengan bermacam-macam alasan, dia tahu, manusia ni tahu, dia benar-benar tahu apa dikatakan olehnya atau dilakukan olehnya, dia lebih tahu. Tak ada siapa lebih tahu berbanding dia. Sekalipun dia cuba untuk menutup dirinya di hadapan manusia atau melemparkan berbagai alasan, maka tidak ada sesiapa lebih melihat, tidak juga lebih mengetahui tentang apa dalam diri dia berbanding dirinya sendiri. Dia lebih tahu tentang dirinya berbanding orang lain. Perhatikanlah bagaimana datang gambaran dalam firman Allah Ta'ala tu dengan kata-kata dengan firman Allah Ta'ala basirah. Basirah itu yang melihat dengan terang dan jelas. Dia bukan perkataan melihat saja, dan bukan dengan selainnya daripada lafaz-lafaz. Kerana al-basirah mengandungi pengertian terang dan hujah. Bagaimana dikatakan kepada seorang manusia, anta hujjatun ala nafsika, engkau adalah hujah ke atas diri engkau sendiri. You are witness of yourself, dan you are the evidence of yourself. Mana tak siapa lebih mengetahui tentang diri seorang berbanding diri sendiri. Sebab tu kalau dia kata apa yang dia buat, dia boleh bagi alasan, tapi dia lebih mengetahui tentang perkara berkenaan. Ini sudut yang kita kena faham. Dan memang kita cakap macam-macam, tapi yang tahu tentang diri kita cakap betul ke tidak, tindakan kita betul ke tidak, yang tahu betul ke tidak kita menipu diri kita sendiri. Kita tak nampak, saya tak nampak awak. You can say, kita boleh cakap, saya tak nampak awak, saya tak sengaja. Semua tersebut kita boleh cakap, tapi yang tahu tentang kita sengaja ke tidak, selain Allah Ta'ala adalah diri kita sendiri. Kita yang tahu. Allah Ta'ala isytiharkan perkara ini. Di antara bentuk pelaksanaan atau bentuk praktikal bagi kaedah ini adalah, sesungguhnya kaedah Quran, untuk kaedah Quran ini ada bidang-bidang yang bermacam, yang banyak dalam realiti kita secara umum, secara khusus. Dan dari kehidupan kita ni, realiti kehidupan kita umum dan khusus, kaedah Quran ini dia ada bidang-bidang yang banyak, ada ruang yang banyak. Dan dikata kat sini pengarang buku kita, dia kata saya akan sebutkan sebahagiannya, dan barangkali untuk kita dapat faedah daripadanya bagi meluruskan akan kesalahan kita, membetulkan apa yang berlawanan daripada kepribadian kita, supaya kita boleh baiki diri kita, insya-Allah. Dia kata di antara perkara itu adalah, pertama, cara muamalah, cara layanan sebagai manusia dengan nas-nas syarak. Cara dia bermuamalah, cara dia melayan terhadap nas-nas syarak. Ini yang benda kita praktik pada diri kita, kaedah ini. Kena faham betul. Pasal banyak orang bab ni yang kadang-kadang gagal. Sebab dia akan, macam dia katakan, kadang-kadang tak suka pada satu perkara yang datang daripada Al-Quran atau Sunnah. Dia tak suka benda tersebut. Tapi dia cakap apa dia cakap, tapi sebenarnya dia tolak tu bukan sebab kerana masalah benda tak betul, tapi kerana dia tak suka, kerana benda tu bertentangan kehendak dirinya. Dia kata kat sini, barangkali dia kata, barangkali mencecah sebahagian sampai sebahagian nas, mencecah sebahagian nas ni terang lagi
tetap. Terang dan tetap. Maksud dia, nas itu sangat jelas, terang dan tetap, tiada kekeliruan, tiada sebarang ketidaktahuan, tak ada benda yang sama-sama. Yang tidak bercanggahan para ulama tentang petunjuk nas berkenaan ke atas sama ada mewajibkan atau mengharamkan. Basically direct. Okay. Ataupun terjadi pada diri seorang tu, dia kata rasa tenang kepada satu hukum tertentu. Okay. Namun dia kata walau demikian, anda dapati sebahagian manusia jatuh dalam diri dia ni rasa sempit. Mana dalil tu terang dah. Tapi dalam orang ni macam ada manusia yang rasa sempit. Rasa macam susah. Dan dia cuba untuk mendapatkan penolak, benda yang menahan atau menolak nas ini atau itu. Nas ini atau nas itu dia cuba tolak. Kerana ia tidak menepati kehendak dirinya. Kehendak nafsu dia, hawa yang dia ada, keinginan dia ada, tak bertepatan dengan nas tersebut. Maka dia mula cari mana. Kadang-kadang benda ni bila kita dengar ada pemimpin negara ke yang bercakap Quran perlu diterjemahkan semula, ditafsirkan semula, kadang-kala ia berkaitan dengan tajuk macam ni. Sebiji, exactly. Orang-orang ni dia tak suka nas Quran atau nas hadis tentang diri dia, perbuatan dia buat, maka dia cari mana dia dalil untuk buang. Ini pasal tak menepati hawa nafsu dia je. Belas kasih semua Allah berkasihan pada Ibn Qayyim ketika mana dia berkata, Subhanallah, maka subhan suci Allah Ta'ala. Kam min hazazatin fi nufusi kathir minan nasi min kathir minan nusus. Betapa banyak rasa sempit, rasa tak suka, rasa benci pada diri ramai di kalangan manusia terhadap banyak daripada nas-nas. Wa bi wuddihim allau lam tarid. Dan dalam keinginan mereka, kemahuan mereka, kalaulah nas-nas berkenaan tidak datang. Kalau boleh biar tak datang nas tadi, itu lagi bagus. Betapa banyak daripada kepanasan dalam hati mereka, dalam liver mereka terhadap nas tadi. Betapa banyak daripada rasa sempit, rasa susah, tak suka dalam halkum dan tekak mereka terhadap nas-nas berkenaan. Dan daripada sumber nas tersebut sendiri, Quran atau sunnah, dia tak suka. Okay. Memang berlaku. Benda ni memang berlaku. Bagi kita tengok memang banyak di kalangan manusia, terutama bila tentang halal dan haram, atau perintah dan larangan Allah Ta'ala, memang ada manusia yang dalam perangai dia macam ni. Tapi orang tersebut, setiap orang yang mempunyai perasaan sedemikian, tanyakan diri anda, kenapa anda tak suka? Kan? Anda bukan nak keadilan untuk manusia. Bukan kerana masalah menjaga hak asasi wanita. Tak, bukan. Tak suka kepada Quran, tak suka kepada sunnah. Dan tidak bermanfaat untuk manusia cuba untuk menolak nas-nas dengan dada. Dengan dada dia, dengan perasaan dia. Ya? Kerana manusia ini ke atas dirinya, dia amat melihat. Dan keadaan orang beriman, keadaan orang beriman, adalah supaya dia menjadi macam firman Allah Ta'ala, firman Tuhan kita Ta'ala, surah An-Nisa 65. Keadaan orang beriman, hendaklah dia menjadi macam mana berfirman Tuhan kita, yang maha tinggi. Dan surah An-Nisa 65, Allah Ta'ala katakan, Fala wa rabbika, maka tidak demi Tuhanmu, la yu'minun, tidak mereka beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka memperhakimkan kau, wahai Muhammad, pada apa yang dipertelingkahkan di antara mereka, apa mereka pergaduhkan, kan, bertentangkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, mereka tak dapati dalam diri mereka sebarang kesempitan daripada terhadap apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah dengan penyerahan yang sempurna. Sepatutnya itu keadaan kita. Tapi ialah, kena balik pada asal, jiwa kita ni kadang-kadang kita ada keinginan duniawi, kita ada keseronokan, keseronokan yang bersifat bukan kehendak Tuhan, kan, memang kehendak kita sendiri. Tapi kita tak suka nas dan kita lawan. Cakap macam-macam, tapi cakap macam-macam tak guna. Sebab apa? Allah Ta'ala lebih tahu apa dalam diri kita. Bahkan kita ni saksi kat atas diri kita sendiri. Basically, kalau orang terfikir balik, dia saksi kat atas diri sendiri. Berkata Ibn Jauzi dalam kitab beliau, Ibn Jauzi dalam kitab beliau As-Sayyidul Khatir, kitab beliau yang sangat menarik, itu As-Sayyidul Khatir. Dia ketika beliau menceritakan perasaan seorang insan yang hidup keadaannya, yang hidup dengan keadaan ini bersama nas-nas syarak.
Dia menceritakan tentang perasaan seorang insan yang hidup dengan keadaan ini bersama nas-nas syarak. Dia kata apa? Berkata sebahagian orang yang mengambil pengajaran, mengambil yang tibar, dia kata, aku telah berupaya apa sekali, dia kata, ke atas satu kelazatan yang zahirnya haram. Dia ada benda kelazatan, dia seronok, dia suka, tapi zahir benda tersebut adalah haram. Dan berkebarangkalian ada keharusan. Zahirnya haram, tapi boleh ada yang kata, ada kebarangkalian kata harus. Kita apabila dia kata tiba-tiba dia kata perkara berkenaan padanya ada apa bolak-balik. Mana ada rasa perasaan dia rasa benda berkenaan macam tak betul. Ada kadang-kadang macam zaman kita sekarang lah, banyak hukum berkenaan perbankan, berkenaan masalah insurans, berkenaan masalah apa penjagaan apa yang pelik-pelik, yang penyokong apa dakwah Kristian dan sebagainya. Kita rasa tak seronok benda tersebut, dalam hati kita terasa. Kan? Zahirnya nampak haram yang dijelaskan, tapi boleh kali dia harus. Okey. Maka dia kata apa? Dia kata tiba-tiba perasaan dalam urusan berkenaan padanya ada bolak-balik. Lalu dia kata dia pun usahakan. Dia kata apa? Dia pun apa mujahadah diri dia, ya, dia lalu dia berkata. Lalu ia berkata, anta ma taqdiru falihada engkau, dia kata, apa yang kau upaya kerana ini kau tinggalkan. Okey. Maka hampirkanlah, dia kata, yang apa yang diupayakan ke atasnya, kan? Maka bila kau boleh, kau tinggalkan. Mana jiwa dia tolong dia sendiri untuk kata tinggalkan. Mana kau upaya untuk tinggalkan, tinggalkan. Kan? Mana apa dekatkan apa yang kau upaya. Bila kau berupaya, maka tinggalkan. Mana kau buat, tinggalkan. Mana cuba untuk nak boleh buat, tinggalkan. Saja tinggalkan. Ketika nak boleh buat, tinggalkan. Ini cara dia nak latih diri dia supaya benda tersebut patut boleh buat, tapi dia tinggalkan bila dia nak buat. Okey. Dia kata dia pun tinggalkan. Last kali dia tinggalkan benda secara hakiki, tinggalkan terus. Sebab asyik dia buat macam tu kan. Last kali diri dia pun tak nak dah. Kan, dan dia buat dan dia tinggalkan. Kemudian dia biasakan pula, dia ulang balik kali kedua, kali pada waktu yang lain dalam takwilan, dalam apa tafsiran ataupun gambaran yang dilihatkan kepada dirinya tentang keharusan. Kan? Sekalipun perkara berkenaan ada kebarangkalian lah. Dia memang ada kebarangkalian, tapi dia rasakan, dia kata boleh buat kali kedua. Dan bila dia kata dia dah bertepatan dengan perkara berkenaan, okey, dia nak buat, dia kata dia memberi kesan pada perkara itu satu kegelapan dalam kalbu dia. Kenapa? Kerana bimbang ia adalah perkara diharamkan. Tiba-tiba dalam hati dia tak sedap. Okey. Dan jadi dia lihat bahawa diri dia ni sekali-sekala kuat ke atas dia dengan perkara-perkara yang apa? Rukhsah, takwilan. Dia macam seronok. Ada kelonggaran dia buat. Ada takwilan dia buat. Dan kadang-kadang kuat ke atas dia dengan melawan mujahadah, lawan kehendak nafsu dan juga menyekat diri daripada perkara berkenaan. Apabila dia ketika mana dia rasakan harus untuk dia mendapat kelonggaran, dia tak rasa aman dalam diri dia bahawa benda tadi terlarang. Sebab tu kadang-kadang kita lihat orang yang buat benda kemukan yang tak elok kan. Kadang-kadang tu dia dah tahu dalam diri dia benda tu tak elok. Tapi dia tanya lagi ustaz. Benda ni boleh tak? Benda ni boleh tak? Kalau awak rasa boleh, dia kenapa awak tanya lagi? Kenapa awak tanya lagi? Sebab dalam hati tu dah tak sedap. Dia diperlukan kepada seorang, macam contohnya menanggung dosa dia atau kesalahan dia kalau dia silap. Dia kata ustaz ni kata boleh, orang ni kata boleh. Walaupun hati dia tahu benda berkenaan tak sedap dan diri dia nampak dah salah, tapi dia masih lagi dalam keadaan contoh macam cuba untuk menenangkan jiwa dia. Dan masa dia, dan bila dia kata dia ambil kelonggaran, dia rasakan benda tu ada rukhsah, dia tak rasa aman bahawa perkara berkenaan adalah perkara yang terlarang. Kemudian dia melihat kan kesan perkara berkenaan amat cepat dalam kalbu dia. Okey. Jadi sehinggalah beliau berkata Ibn Jauzi, maka seelok-elok perkara, sebab elok perkara dalam perkara ini adalah memutuskan punca-punca fitnah. Dan meninggalkan mencari kelonggaran pada apa yang diharuskan apabila ia membawa ataupun membawa ataupun menyebabkan kepada apa yang tidak harus.
Cerita Johor ni ada sekali kan, bila apa sahabat kita apa share tentang qazak. Qazak kan. Lepas tu ada orang timbul soalan. Dia kata, tapi kalau orang tu guna mesin rapat, gunting, apa hukum dia? Nah, kita dah tahu dah benda tadi dah menghampiri dan menyerupai. Kenapa nak buat? Kenapa nak buat benda yang menghampiri menyerupai orang kafir ataupun menyerupai ataupun menyerupai dan menghampiri larangan Rasulullah SAW? Kita faham, kita tahu tak perlu pun, kita tak perlu benda berkenaan. Tapi kita just tolak lagi soalan tu. Kenapa? Kata seorang mukmin bila perintah Allah Ta'ala datang, dia kena jaga-jaga pada perkara-perkara syubhat. Kalau tidak haram sekalipun syubhat pun disuruh kita tinggal. Dia kata macam benda ni halal, tak kata halal. Dia tak kata benda tu cukur nipis halal. Apa kita pakai cukur nipis? Potong nipis menggunakan mesin halal tak? Bahkan memang kalau dia kata ikutkan nama yang alat pencukur yang elektrik itu dipanggil electric shaver dan sebagainya. Dia pengertian dia sama dengan penggunaan pisau untuk nipiskan rambut dan sebagainya. Tapi bila orang tanya juga, kadang-kadang kita nak fahamkan sekarang. Tanya tadi kenapa? Orang tanya tu dia tahu. Kita tak tahu niat dia. Dia tak tahu niat dia. Tapi dia sendiri tahu kenapa dia tanya. Adakah kerana dia sangsi terhadap hadis Rasulullah, atau dirasakan hadis Rasulullah ni tak patut maksud macam ni, patut maksud lain. Jadi bila disampaikan dengan bentuk yang bertentangan, dia cari ada tak loophole yang boleh kata hadis ni tak pakai. Hadis ni tak pakai sebab hadis ni tak ada pengertian yang jelas. Ini contoh yang berlaku banyak terjadi yang kita perhatikan. Jadi macam Ibn Jauzi kata, yang terbaik dia kata adalah putuskan sebab-sebab fitnah. Jangan bawa benda yang bawa fitnah tadi, jangan buat dan tinggalkan mencari kelonggaran berukhsah pada apa yang harus, sekiranya ia membawa ataupun menyebabkan kepada apa tidak harus. Boleh bawa pada tu, tinggalkan. Lepas tu Nabi kata, faman taqasyubuhat, barang siapa jauh perkara syubhat, faqad istabra'a li irdihi wa dinihi, maka dia telah bersihkan agama dia dan maruah dia. Dua-dua bersih. Tapi banyak orang tidak faham perkara ini. Tamat kata-kata Ibn Jauzi. Itu contoh. Dan dikata di antara bidang atau ruang kita praktikal bagi kaedah ini, itu dalam bidang bermuamalah dengan jiwa, kata bahawa sebahagian bahawa manusia ni ada dia punya keseronokan. Allah Ta'ala jauhi kita daripada perkara ini, minta lindung Allah Ta'ala perkara ini. Ada orang ni keseronokan atau ada keinginan suka mencari-cari kesalahan manusia, kesalahan orang ramai dan keaiban mereka, berserta dengan dia lalai tentang keaiban dirinya sendiri. Macam dikatakan oleh Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah dalam tafsir ayat ini, ayat kita baca tadi kan, ayat surah Al-Qiyamah tadi, bal insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia ke atas dirinya dia lebih melihat. Dia kata apabila engkau inginkan, dia kata bila engkau suka, bila engkau kehendaki, demi Allah kan, demi Allah, engkau akan lihat dia, orang ni, manusia ni, bila engkau ingin lihat dan demi Allah engkau akan lihat dia terang mata, jelas mata terhadap keaiban orang ramai dan dosa-dosa mereka. Namun dia terlalai daripada dosa dia sendiri. Dia punya tengok, bila kita perhatikan orang tu dia seronok, bila tengok cerita tentang orang sangat seronok. Tapi bila dia lupa tentang diri sendiri. Ini tiada keraguan, kata Qatadah, di antara tanda-tanda keruntuhan, tanda-tanda kehampaan, atau ketidakelokkan lah. Macam dikatakan oleh Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani, dia kata idza ra'aitar rajula muwakkilan bi uyubin nasi, bila kau lihat seorang lelaki itu diwakilkan dengan keaiban orang ramai, nas yang diaibihi namun dia lupa tentang aib diri dia, fa'lamu annahu qad mukira bihi, ketahuilah dia telah diperdaya terhadapnya, dia telah terperdaya dengan keadaan diri dia, lupakan diri dia tapi sibuk tentang orang lain. Dia bukan maksudnya kita tak boleh mendedahkan akan perkara-perkara yang tak betul dalam masyarakat. Bila ada tukang buat hadis palsu ke, orang yang buat penipuan ke sebagainya, tak salah kita dedahkan. Tapi dalam masa sama diri kita sendiri, kita faham bahawa kita bukanlah seorang yang maksum. Itu maksud dia. Bukannya orang tersebut disebut tentang kesalahan orang,
tak betulkan kesalahan diri sendiri, itu bukan apa dia itu maksud dia. Bukan maksud dia bila kita dedahkan salah orang, maka kita termasuk dalam ayat ini automatik. Tak. Baik. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, telah sampai kepada Abdul Malik bin Marwan. Telah sampai kepada aku kata Imam Syafi'i, bahawa Abdul Malik bin Marwan berkata pada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, panglima dia, Abdul Malik bin Marwan, dia kata khalifah lah. Dia cakap pada dia punya apa, ketua tentera, panglima tentera dia, Hajjaj, yang banyak buat kerja jahat untuk dia. Banyak buat kerja, bunuh para sahabat dan sebagainya, bunuh anak para sahabat. Memang kita zalim dan jahat lah. Tapi Marwan cakap pada satu kata-kata yang Imam Syafi'i nukilkan. Dia kata, tidak ada sesiapa melainkan dia lebih tahu tentang aib dirinya. Tidak ada siapa pun, nama min ahadin, tidak ada siapa pun kecuali illa wa huwa arifun bi uyubi nafsihi, melainkan dia lebih mengetahui tentang keaiban dirinya. Maka Abdul bin Marwan kata pada Hajjaj, maka aibkanlah diri kau, mana tengoklah diri kau, nafsika, aibkan diri kau sendiri, dan jangan kau sembunyikan daripada suatu benda pun. Cek balik. Maksudnya pada diri kau sendiri, pada keaiban kau lebih patut kau sibukkan. Okey. Maksudnya pasal diri kau lebih tahu. Orang lain tak tahu apa yang pada diri kau yang tak elok. Dan kerana ini berkata salah seorang salaf. Seorang salaf berkata, kebenaran yang paling bermanfaat. Sifat benar paling bermanfaat adalah engkau memperakui kepada Allah, tentang keaiban dirimu sendiri. Kita mengadu kepada Allah Ta'ala, tapi bukan kita dedah diri kita. Dedah kepada Allah Ta'ala saja. Kita dedah diri kita punya kesalahan kepada Allah Ta'ala. Bukan kepada seminar, apa benda geng-geng, apa keluarga bahagia ke apa, bukan. Jadi suruh kita sedah kepada Allah Ta'ala, bukan pada yang lain. Dan di antara tempat-tempat praktikal atau pelaksanaan bagi kaedah ini adalah anda melihat sebahagian manusia dia menjidal, mendebat bagi pihak dirinya pada sebahagian keadaan tempatnya yang nyata padanya kesalahan dia. Dia salah. Memang terang-terang dia salah. Okey, terang-terang dia salah. Tapi dia berdebat, berbahas. Okey. Dengan apa yang dia tahu berserta dengan apa yang dia ketahui tentang perakuan dirinya sendiri, bahawa dia pun tak tahu dia tak betul. Dia tahu tak betul, tapi dia berdebat juga, okey. Dengan apa yang dia ketahui dalam perakuan dirinya, dia tidak betul. Macam dikatakan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, mendalam ulasan beliau tentang ayat ini, ayat 14-15 surah Al-Qiyamah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Bahkan seorang insan itu ke atas diri lebih melihat sekalipun dia berikan sebarang alasan. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, kerana sungguhnya dia boleh untuk memberikan alasan bagi pihak dirinya dengan alasan-alasan dan mendebat atau berjidal, bertekak mengenai dirinya. Sedangkan dia melihatkan dirinya lawan, opposite kepada, berlawanan dengan perkara itu. Dia boleh buat, tapi dia juga yang tahu. Yang Allah Ta'ala juga diri sendiri saja yang tahu, orang lain tak tahu. Baik. Di antara petunjuk selain daripada pelaksanaan, petunjuk bagi kaedah yang mulia ini adalah cara bila kita faham macam ni, bahawa bila kita tahu keaiban kita lebih tahu daripada orang lain, hendaklah berusaha seorang manusia itu, seorang individu itu, kepada memeriksa atau menyiasat tentang keaiban dirinya sendiri, dan dia perlu berusaha untuk melepaskan diri daripadanya sedaya upaya yang diboleh. Kerana sebenarnya ini adalah satu bentuk daripada jihad jiwa yang terpuji. Jihad nafs yang terpuji adalah kita tinggalkan benda yang tak sepatutnya kita buat daripada diri kita. Dan janganlah dia berpegang, berterusan, bersandar kepada apa yang ada padanya daripada keaiban dan kesalahan, dengan hujah bahawa dia membesar di atas keadaan berkenaan, ya. Mana diciptakan macam tu, mana macam tu saya dia, mana keluarga saya macam ni. Ni kadang macam tu dia ada dalam kes criminal mind yang dalam siri TV barat, dia cari jalan untuk fikirkan kenapa orang jahat jadi jahat. Kita kalau kita belajar nak tahu tu supaya kita mengelakkan dia terjadi lagi, ya bagus. Tapi kalau kita ceritakan benda berkenaan untuk cari alasan,
Nak katakan yang jahat tu tak jahat, yang salah tak salah, itu bukan cara dia. Itu bukan keadaan dia. Sebab banyak orang beritahu itu, saya macam ni, saya besar macam ni. Dia apa tak pernah fikir hati orang seperti apa macam ni, ataupun dia membesar dalam keadaan contoh macam apa dia anak yang tunggal. Anak bongsu yang salah satu anak bongsu lebih 10 tahun hidup dia. Kemudian apa satu hari bertukar keadaan, dia menjadikan alasan tu untuk membolehkan dia bertindak dengan luar batasan ataupun dalam keadaan yang tak elok. Itu masalah. Saya dia kata macam dia apa dalam masyarakat macam tu. So macam mana? Dia banyak orang berikan alasan sedemikian. Hujah sedemikian bahawa dia membesar di atas keadaan tadi, kejadian tadi ataupun itu. Ataupun dia terbiasa. Dia terbiasa macam mana? Maka kerana sungguh ada siapa di kalangan manusia lebih tahu tentang dirimu berbanding dirimu sendiri. Okay? Lebih tahu tentang dirimu berbanding dengan dirimu dan keaibannya atau kesalahannya atau dosanya. Ya. Dan apa yang disembunyikan oleh daripada akhlak, perangai dan sebagainya. Semua kita tahu. Semua kita sendiri tahu berbanding orang lain. Jadi kata kat sini dibentang kepada anda satu contoh yang amat bersinar daripada kehidupan Imam Ibn Hazm Az-Zahiri rahimahullah, ya, di mana beliau berkata dalam memperakui pengertian ini, yang mana manusia itu lebih tahu tentang diri dia punya kesalahan berbanding orang lain. Dia kata apa? Kana fiya uyubun. Dahulu dalam diri aku ni ada keaiban-keaiban. Falam azal bil riyadati wat tila'i ala ma qalat al-anbiya'i sallallahu alaihim. Sallallahu alaihim. Dia kata maka aku berterusan melatih diri dan juga melihat-lihat kepada apa dikatakan oleh para anbiya, para nabi, selawat Allah ke atas mereka. Serta wa afadil man hukama al-mutaakhir mutaqaddimin. Serta aku menengok kepada apa dikatakan oleh orang-orang yang utama daripada kalangan para cendekiawan atau cerdik pandai, ya, yang terdahulu, kemudian dan terdahulu. Mengenai akhlak, fi akhlaq wa adab nafs, mengenai akhlak dan adab jiwa. Ya. Yang aanani mudawatiha, yang membantu aku untuk mengubati jiwaku. Hatta sehinggalah berterusan itu hatta anallahu azza wajalla ala aktsari zalika bi taufiqihi wa mannihi. Sehinggalah Allah Taala bantu ke atas banyak daripada perkara itu dengan taufik dan juga kurniaannya, taufiknya dan kurniaannya. Wa tamamil adli wa riyadatin nafsi wa tasarrufi bi azmatil haqaiqi huwa al-iqraru biha. Dan juga dengan sempurna sifat adil, sifat just, yang saksama, mungsif kalau dipanggil saksama, dan latihan jiwa serta dengan bertindak, ya, dengan krisis realiti, iaitu apa? Perakuan dengannya. Benda paling susah kita mengakui kesalahan kita. Tapi itulah benda yang paling bermanfaat untuk menjadikan kita lebih baik. Supaya apa? Supaya dia buat benda ni supaya mendapat bimbingan. Dengan itu orang yang mencari bimbingan pada satu hari nanti insya-Allah. Dan nanti kalau tak ada pun, nanti benda ni aku tulis ni boleh jadi latihan daripada buku Rasail Ibn Hazm. Kemudian beliau Imam Ibn Hazm membawakan sekumpulan sejumlah daripada keaiban-keaiban yang berada pada dirinya, ya, dan bagaimana dia cuba untuk melepaskan diri daripada keaiban tersebut. Okey. Dan kadar apa yang dia berjaya padanya dengan kejayaan yang sempurna, dan apa yang dia berjaya pada kejayaan yang nisbi, yang sebarang. Dan kita pun boleh buat macam tu jugalah. Apabila keburukan diri kita, salin, kita cuba baiki diri kita pada sudut-sudut perkara berkenaan. Kita cepat marah. Kadang macam kita benda-benda yang tak patut kita lakukan, jangan lakukan. Contoh macam ni. Bila seorang manusia ni, kadang-kadang bila kita kaunseling orang, ramai ingat kan, bukan kaunseling yang bayar tu, beri khidmat nasihat agama kepada orang yang minta penyelesaian masalah kekeluargaan dan sebagainya, benda ni timbul kan, bila kadang-kadang benda tu kecil je. Kadang benda tu tadi benda lain kita marah, syaitan akan apikan. Kita marah tentang satu benda. Contoh macam isteri naik suara dekat kita. Tapi benda tu kadang-kadang perasaan dia ni akan berterusan kekal dalam diri kita sampaikan benda lain dia buat pun kita marah juga. Sedangkan kalau kita taknya kita layan dia cakap, dia boleh baik pun. Tapi oleh kerana kita diapikan oleh syaitan dan kita tak sedar, dan tiap kali kita bercakap pasal itu kenapa mengingati Allah Ta'ala sentiasa itu penting.
Bila kita nak pegang ke apa, nak berjalan ke sentuh benda, memang disuruh kita sebut bismillah. Dia ajar kita sedemikian. Tapi kalau anda kata orang sebut dia tak ada, dia putus dengan Allah Ta'ala, macam mana mungkin dia akan sedar? Dan benda tu kecil kan. Jadi benda kecil yang bini kita tak buat, isteri tak buat, kita rasa nak marah itu, tapi kadang-kadang syaitan akan apikan kepada yang lain. Itu sudut. Bila nak cakap apa, nak balas bila cakap isteri kita ke, contohnya lah, patut kita fikir dulu kan. Kenapa nak cakap macam ni? Mungkin dia ada hal lain, mungkin dia letih, dia penat, dia jadi macam tu. Cuba belajar kan. Tapi benda ni dia macam Hazm buatlah, senaraikan apa kita punya keaiban pada diri kita, kemudian kita cuba lawan balik. Cuba baiki diri kita, sudut apa yang kita masih lagi tak betul dalam perkara berkenaan. Contoh macam kalau kita ni yang suka tulis-tulis dekat Facebook ke ataupun apa media sosial, perkara-perkara yang contoh macam apa, menzahirkan perangai khawarij kan, tak puas hati dengan harga barang, tak puas hati dengan sekian menteri macam ni, menteri macam tu, memang diorang akan dihukum oleh Allah Ta'ala nanti di atas dasar kesalahan mereka. Allah Ta'ala tak pernah lepaskan. So kita jadi pening kepala buat apa? Kita pening kepala buat apa kan? Pening kepala kita susahkan diri kita dengan sibuk menulis pada media sosial perkara-perkara yang tak patut kita tulis. Maka kita macam apa? Menambah garam pada luka orang. Orang luka kita tambah garam. Dan kita happy bila orang rasa tak puas hati. Kenapa? Ini perkara-perkara yang kadang kena perhatikan balik. Keburukan perangai kita tu kita patut senaraikan. Kurang redha dengan ketentuan Allah Ta'ala, asyik marah manusia, lupa tentang dosa sendiri kan. Itu patut kita fikirkan. Jadi bila kita, macam Ibn Hazm dia kata dia buat macam tu. Bahkan dia tulis balik siapa nak tengok boleh beli kitab, cari kitab Rasail Ibn Hazm. Macam mana dia cuba lawan keinginan diri dia ataupun kecenderungan diri dia yang tak elok. Cara dia buat tadi dia cuba lawan. Dan dia bagi tahu apa yang dia berjaya secara keseluruhan dan apa yang dia berjaya secara separah atau sebahagian. Itu cara beliau gunakan kaedah. Pasal yang paling tahu tentang diri kita bukan orang lain. Kadang-kadang kita minta kan, ada kita kata cuba minta kawan kita nasihatkan kita. Guna apa dia kata apa, seorang mukmin atau seorang lelaki tu, kawan dia tu adalah cermin bagi dirinya. Tapi benda tu tak betul. Tak betul pada kadar yang apa keseluruhan. Pasal apa? Pasal yang lebih tahu tentang diri kita adalah kita sendiri. Lepas daripada kita, Allah Ta'ala mengetahui, yang lebih tahu lepas tu adalah diri kita sendiri. Kita sendiri tahu diri kita. Yang mana sepatutnya bila kita tahu benda salah, kita jangan follow lah, jangan ikutkan kesalahan tersebut. Kita faham baik. Dia kata dan di antara tempat atau kedudukan pengambilan faedah seorang mukmin dengan kaedah ini adalah seorang insan selama mana dia tahu bahawa pada dirinya selama mana seorang insan itu lebih tahu tentang dirinya berbanding orang lain, wajib untuk dia rasa berhati-hati bahawa manusia memuji dia pada satu hari kan. Dia kena sedar bahawa manusia barangkali memujinya pada satu hari daripada hari-hari yang tertentu. Bahkan mereka dia kata bahkan mereka kadang-kadang melampau pada pujian berkenaan. Bila dia dengar pujian orang atau sebaliknya, dan pada setiap berlawanan itu dia barangkali akan mendengar pada satu hari daripada hari-hari yang berlalu sesiapa yang menjatuhkan nilai dirinya, jatuhkan kadar dirinya, burukkan dia, atau merendah keadaan ataupun dia merendahkan keadaannya dengan satu bentuk dari bentuk kezaliman atau kelampauan. Maka barang siapa yang mengetahui dirinya, orang yang tahu diri sendiri, dia tak akan tertipu dengan pujian pujian orang berkenaan dengan apa yang dia tiada padanya. Kan dia tak akan tertipu dengan pujian terhadap diri dia dengan apa yang bukan pada diri dia. Benda dia tak ada orang tu puji. Tak ada, dia patut tahu, dia lebih tahu diri dia daripada orang lain. Dan dia tak akan termudarat pula dengan celaan dalam dirinya dengan apa yang tak ada. Orang tu kata bukan-bukan, tapi benda tu bukan dia. Tak kisahlah. Bahkan dia mendapat faedah daripada itu dengan pembaikan, pengelokan apa yang padanya daripada kesalahan. Dia boleh cek balik. Kalau benda salah, dia baiki. Kan? Dan dia berusaha untuk menyempurnakan dirinya dengan pelbagai bermacam-macam kesempurnaan manusia mengikut kadar keupayaan yang dia ada. Sebab dari upaya dia. Okay. Dan di antara ruang-ruang atau bidang-bidang yang paling mulia untuk diaplikasikan kaedah ini adalah
disebut kat sini. Okey, di antara hasil penglihatan atau penglihatan seorang manusia tentang diri dia, yang paling besar, hasil paling besar melihatnya seorang tentang dirinya adalah ditempatkan seorang manusia itu kepada mengiktiraf tentang dosa dan kesalahan. Ini bukan depan orang, ini maksud pada diri sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pasal hasil bila manusia itu nilai diri dia, tengok diri dia, kan, ditaufikkan dia sama manusia ini kepada mengiktiraf tentang dosa dan kesalahan. Okay. Dan ini adalah sebenarnya kedudukan mengaku dosa dan kesalahan ini adalah maqam kedudukan para anbiya dan juga golongan yang benar serta golongan yang soleh. Okay, golongan siddiq dan juga soleh, bahkan sebelum mereka para anbiya, keadaan mereka macam inilah, iktiraf diri tentang salah dan dosa. Dosa dan kesalahan mereka selalu mengiktiraf. Tak pernah mereka tak mengaku. Ya. Perhatikanlah pada kata-kata dua ibu bapa kita, itu Adam dan Hawa, ketika mereka berdua makan daripada pohon yang terlarang, ya, Al-A'raf 23, qala, mereka berdua berkata, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah aniaya diri kami sendiri buat dosa. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami, wa tarhamna, kau belas kasihan kepada kami, dan nakunanna minal khasirin, pasti kami dijadikan orang-orang yang rugi. Itu kata-kata Adam dan Hawa. Dan demikian juga kata-kata Nuh alaihissalam ketika Allah Ta'ala melarang baginda daripada meminta kepada Allah Ta'ala apa yang tiada dia pengetahuan mengenainya. Dia tak ada pengetahuannya, dia minta juga. Ini kes bila mana anak dia tenggelam, kan? Bila dia cuba ajak anak dia yang tengah lari naik ke bukit, kan, untuk selamatkan diri, dia ajak anak dia naik atas kapal, kan? Kalau dia bila tenggelam anak dia, maka dia pun kata, dia minta Allah Ta'ala, dia kata Allah Ta'ala, dia kata apa, inna ibni min ahli, sebenarnya anak aku tu daripada keluarga aku. Wa inna wa'adakal haq, engkau janji keluarga aku akan selamat. Ini anak aku ni adalah dari keluarga aku, kan? Tapi engkau sebaik-baik yang menghukum. Tapi ketika Allah Ta'ala jawab, Allah Ta'ala kata, suruh pada Nuh AS, kan, Allah Ta'ala lindung dia daripada meminta Allah Ta'ala apa yang tak patut dia minta, yang dia tak tahu dari ilmu mengenainya, kan? Jadi bila Allah Ta'ala tegur, terus Nabi Nuh AS berkata, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm. Berkata Nabi Nuh AS, wahai Tuhanku, ya, sungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada aku minta kepada engkau apa yang tiada untukku pengetahuan mengenainya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, kalau kau tidak ampunkan aku dan kau belas kasihan kepadaku, aku pasti jadikan orang-orang yang rugi. Surah Hud ayat 47. Okay. Demikian juga kata-kata Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika menyesal di atas perbuatan dia membunuh orang Kipti. Kipti itu orang yang bangsa Mesir lah, kan? Bukan bangsa Israel, bukan anak-anak Yakub, tapi bangsa tempatan, kan? Bila dia bunuh lelaki tersebut dengan satu tumbukan je, dia kata Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Dia kata, wahai Tuhanku, sungguh aku telah aniaya diriku sendiri, kan, maka ampunkanlah untukku. Maka Allah Ta'ala pun ampunkan untuk dia. Innahu huwal ghafurur rahim, subhanahu wa ta'ala dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Qasas 16. Okey. Kalau kita lihat balik, memang itulah keadaan dia. Dan dalam silsilah, dalam siri yang silih berganti, ya. Dan apa silih berganti, yang mana pada akhirnya adalah, kita lihat, kita cek balik, kita akan dapati bahawa dalam silih berganti tentang pengakuan tentang kesalahan ni, yang akhirnya antaranya lah, pasal perkara ni sebenarnya kali akhir kerana di antara apa yang turun akhir daripada Al-Quran adalah surah Taubah. Okey, dia adalah apa yang ditetapkan ataupun dibuktikan oleh Al-Quran Karim, atau ditetapkan oleh Al-Quran Karim ke atas golongan munafik yang mereka mengaku tentang dosa mereka. Okey, lalu mereka menyerah dan dikurnia taubat ke atas mereka. Mereka menyerah dan dikurnia taubat ke atas mereka. Allah Ta'ala firman dalam surah At-Taubah 102. Allah Ta'ala ceritakan, wa kharuna tarafu bi dzunubihim. Dan ada golongan yang lain yang mereka ni mengiktiraf, mengaku dengan dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a. Mereka ni campurkan amalan yang baik selain itu ada amalan yang tak elok. Golongan yang mengaku ni, Allah kata asallahu an yatuba alaihim, moga-moga
Allah Ta'ala kurnia taubat ke atas mereka. Innallaha huwal ghafur, innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Taubah 102. So, jadi daripada situ dia kata fa'ulima, maka diketahui annaman lam ya'tarif bi dzambihi, bahawa siapa yang tak mengaku tentang dosanya, ya, kana minal munafiqin, dia termasuk di kalangan orang munafik. Whoever tak mengaku dosa yang dia buat, maka orang tu termasuk di kalangan orang-orang munafik. As'alullah ta'ala an yubsirana bi uyubina. Kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk memperlihat kepada kita tentang dosa-dosa kita, wa ayyakina syarraha, dan agar Allah Ta'ala lindung kita daripada keburukan atau kejahatan diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Okay, kaedah yang berikutnya, kaedah yang kelima, qaqar khabar iftara, wallahu a'lam. Saya tak rasa apa nak cantumkan apa dia punya tajuk, bimbang. Kalau kita teruskan, kita dapat nak sambung pasal panjang. Tajuk yang kedua ni, tajuk apa, kaedah yang kelima tu adalah kaedah yang amat penting sebenarnya, berkenaan dengan tajuk masalah khabar wa iftara. Tunggulah, hampalah kan, rugilah siapa yang buat pembohongan. Ini tajuk ni penting. Banyak zaman kita sekarang ni orang yang menipu atas nama Allah, atas nama Rasul. Kadang-kadang bertindaklah, kita perhatikan dengan keadaan yang salah. Dan mereka ni, kalau kita perhatikan, mereka buatlah apa benda mereka buat, tapi mereka panggil apa, rasakan selamat. Dan kita pula kadang-kadang marah dengan orang yang buat pembohongan, penipuan, tapi kita lupa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ada aturan tersendiri. Saya tak nak baca sebab benda panjang. Saya nak bacakan, kalau saya baca ni, dia punya apa, dia punya tajuk tu dalam lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 muka surat. Bimbang nanti kan tak boleh berhenti. Tapi lah, kalau kita ambil apa sikit pun tak sedap juga kan. Baik. Dia baca sikit kemudian kalau nak kata tu kita berhenti lah. Tapi kalau tak baca tak boleh berhenti ni. Okey, baik. Okay, jadi kalau dia kata, anda kata apa yang tadilah kita ambil atas tadi, yang atas tadi kaedah keempat, itu yang kita ambil insya-Allah hari ni. Kaedah keempat ni, ini kita aplikasikan dulu lah. Ambil dulu. Dia berkaitan dengan manusia ni ke atas diri lebih melihat, sekalipun dia melemparkan akan sebarang alasan. Ini sebenarnya boleh kita aplikasikan ni dulu. Sebab yang tajuk berkenaan dengan apa barang siapa yang menipu dia takkan berjaya tu, itu tajuk yang berikut insya-Allah nanti. Baik. Ada apa persoalan? Ini siapa yang perlu kita punya ni ada soalan? Baik. Tak ada. Buku ni tak ada. Actually buku ni saya tengok sangat-sangat bagus tau. Buku yang kita ambil ni kan. 50 kaedah berkenaan jiwa dan juga jiwa dan kehidupan. Buku ni memang diterbitkan oleh Markas Tadabbur kan. Dia karang oleh Dr. Omar bin Abdullah Al-Muqbil, Ustaz Musyarif, assistant professor dekat Kuliah Syariah dan Pengajian Islam Jami'ah Qasim, Saudi Arabia. Ni Markas Tadabbur ni satu markas lah. Dia Markas Tadabbur di Istisyarah Tarbawiyah wa Ta'limiyah. Dia satu pusat mentadabbur itu Al-Quran, bagi nasihat, pentadbiran dan juga pengajaran dekat tempat dekat Riyadh. Buku ni diterbitkan tahun 2012. Hampir kita panggil 10 tahun. 9 tahun lepas lah. Memang actually buku ni bagus. Saya tengok memang sangat-sangat menarik. Sebab cara dia membentangkan tajuk berkenaan kaedah Quran ni memang sangat baik. Memang tajuk tu kalau kita baca balik memang betul. Macam ni dikatakan oleh pengarang buku ni. Dia ambil 50, dia kata banyak lagi, tapi 50 ni dia ambil untuk kita bincangkan. Baik, nanti kita sambung insya-Allah. Dia memang tak ada dalam bahasa Arab je, tak ada, dia tak ada bahasa Melayu. Terjemahan sekali tak ada. Allah, kalau dia kata ada orang buat, tak pasti. Jadi buku ni bagus. Okey, baik. Ada soalan lain? Ada soalan lain tak? Malam ni rasa macam kalau saya baca tak berhenti ni lah.
Saya memang kalau baca separuh tak seronok. Dia kalau laju sangat pun masalah juga, orang bising. Tapi tak laju pun masalah juga kan. Fasa 3 tak tahu. Fasa 3 bahasa salam tak tahu. Ni pihak admin akan jawab. Ikutkan kepada fasa ketiga untuk di Bakelang, memang boleh untuk seminar dan juga kelas pengajian diadakan. Lepas tu memang kalau anda kata apa, ikut pada surau dan masjid, dah buka kelas-kelas dengan SOP lah. Memang dibenarkan. Wallahu alam, saya tak pasti. Nanti mungkin akan ada makluman nanti insya-Allah. Buku apa lagi Ustaz tadabbur yang baik dibaca? Buku tu sangat baik. Yalah, ini antara buku yang saya tengok baguslah. Cara dia bawakan tu baik. Apa lagi lain? Nanti kalau ada saya share insya-Allah. Setakat ni tak ada tak buat senarai lagi. So balik pada asal, saya lebih kedepankan untuk orang yang belajar tentang Quran ni, dia mulakan dengan tafsir dulu, sebelum daripada tadabbur. Kalau tadabbur ni kita mesti fitkan dia dengan tafsir. Mana maksudnya tafsir, maksud ini daripada tafsir tersebut kita ambil pengertian untuk kita pakai, bukannya kita buat pengertian tersendiri. Itu kena jaga sikit. Sebab tu kenapa saya dulu tekankan untuk kita mulakan dengan usul tafsir berbanding dengan terus tadabbur. Cuma lepas pilih-pilih buku dan sebagainya, baru ni saya terpilih buku ni. InsyaAllah kita sambung balik. Ada soalan lain? Tak ada, kita berhenti sini insyaAllah. Nanti kita sambung kemudian. Dan pasal tajuk ni pegang tu dulu. Kita boleh buatlah, praktikkan macam ni Ibn Hazm Az-Zahiri buat. Salin ada kesalahan kita. Tapi ada sahabat saya kata nama Hawa tak ada dalam Quran, tapi dalam hadis. Betul, yes. Dalam Quran Hawa disebut sebagai isteri Adam, spouse pada Adam. Memang tak ada. Tapi dalam hadis Nabi ada Nabi SAW sebutkan. Dalam Quran tak ada nama Hawa. Macam orang Melayu kita lah, isteri menteri tu nama apa? Tapi yang ni ada hadis tentang Hawa, ibu kepada manusia, nama dia Hawa. Okey, itu ada, memang ada dalam hadis Nabi. Tapi dalam Quran tak ada. Macam Habil Qabil lah, Habil dan Qabil, Cain dan Abel kan, tak ada dalam Quran. Tapi orang kita suka sebutlah anak Adam yang berbunuhan tu nama dia Cain and Abel ataupun Habil dan Qabil. Itu yang kita pakai lah, yang kita gunakan Habil and Abel, Cain and Abel lah dalam bahasa Inggeris dia. Tapi memang betul. Tapi yalah, kalau ada nas daripada hadis dah cukup untuk menyokong pengertian berkenaan. Okay. Banyak kalimah macam mukjizat. Mukjizat tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Kata mukjizat tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Kata mukjizat. Dalam Quran Karim kalimah yang mewakili mukjizat tu dizahirkan dengan kalimah contoh macam kalimah ayat tanda, bayinat, bukti, burhan, keterangan, sultan, authority. Itu kalimah yang digunakan dalam Quran Karim untuk menggambarkan perbuatan ajaib yang dibuat oleh para nabi para anbiya alaihi wassalam, dipanggil sebagai ayat, bayinat, burhan, sultan. Tak ada mukjizat. Dalam hadis Nabi pun tak ada perkataan mukjizat. Itu cuma gambaran, macam mudah nak terangkan. Sebab dalam Quran Karim kalimah ayat dia ada pengertian lain kan. Saya itu adalah tanda, walaupun bukannya mukjizat kan, boleh jadi kalimah lain. Tapi bila mukjizat ni kita spesifikkan mana yang seerti dengan dia, itu maksud mukjizat. Okey, contohlah. Memang betul tak ada nama Hawa, tidak ada, tapi dalam hadis Nabi ada. Okey, baik. Okey, baik, kita berhenti sini. InsyaAllah sambung kemudian. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, insya Allah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.